Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Saya Masa Bayu hari ini akan menyambung pencerahan berkaitan dengan persoalan yang hangat malam tadi di grup Ilmu Akhir Zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti video ini, kami di Telegram ada satu grup khusus untuk membincangkan dan khusus untuk saling berkongsi ilmu akhir zaman. Jadi sesiapa yang masih belum mengikuti ataupun bergabung di grup Telegram tersebut, bolehlah bergabung kerana banyak sekali perbincangan yang harmoni yang boleh sama-sama kita dapatkan manfaat. Jadi semalam satu perbincangan telah pun berlaku yang agak agak menarik sebenarnya. Cuma apa yang perlu saya jelaskan di sini, dalam aspek keilmuan kita ataupun dalam aspek kita melaksanakan kehidupan kita di atas muka bumi ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Perkara dasar yang perlu kita pegang adalah sesungguhnya Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha adil Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segala-galanya. Allah itu tidak melakukan sesuatu yang sia-sia ataupun melakukan sesuatu perkara itu atas faktor yang menghukum hamba-hambanya, tetapi ia telah pun melengkapkan perjalanan manusia dengan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam hangat dengan bicara tentang takdir. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, perbincangan ilmiah ini adalah sesuatu yang sangat dituntut. Lebih-lebih lagi kita membicarakan soal-soal tauhid, soal-soal yang menghubungkan kita dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Maka bila disentuh apa juga topik ataupun apa juga perkara, kena duduk dalam keadaan yang sentiasa harmoni, kerana perbezaan-perbezaan pendapat adalah sesuatu perkara yang asas, dan telah pun saya terangkan di akhir zaman adalah dominannya keilmuan itu datang daripada tipu daya Dajjal laknatullah. Jadi ingat dan fahamkan betul-betul daripada video-video yang sebelum-sebelum ini yang telah saya jelaskan tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, ada hubungan dengan apa juga perbincangan kita yang telah dijalankan di dalam grup Telegram Ilmu Akhir Zaman. Berbalik kepada persoalan takdir, tuan-tuan dan puan-puan, takdir adalah perkara yang telah pun kita pegang dalam setiap pemahaman kita bila kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dalam apa juga perkara sebesar apa sekalipun. Allah itu adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta kita. Allah yang menjadikan manusia, jadikan semua yang ada, sama ada bulan, bintang, haiwan dan sebagainya. Maka bila berbalik kepada persoalan itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang menyatakan bahawa telah ditetapkan setiap perkara kepada manusia atas perjalanan dia. Maka itulah takdirnya. Memang tidak dapat kita tolak pernyataan takdir itu adalah hakikat daripada Allah. Tapi harus kita faham, tuan-tuan dan puan-puan, takdir itu adalah suatu ketetapan hukum. Takdir adalah ketetapan hukum Allah. Jadi telah ditetapkan sebagai satu ketetapan takdirnya. Maka daripada situ adalah proses perjalanan manusia menentukan takdir yang dia akan perolehi. Takdir apakah yang akan dia terima? Ketetapan apakah yang akan dia terima? Maka daripada sini datangnya pemilihan.
Malaikat sendiri pun tak dapat memilih, ya tuan-tuan dan puan-puan. Begitu banyak malaikat, lebih banyak daripada manusia. Allah tak berikan dia pilihan. Malaikat hanya melaksanakan tugasan atas perintah Allah dan tidak ada pilihan melainkan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah. Tapi terfikir tak? Kenapa manusia begitu istimewa sehingga diberikan pilihan? Apa maksud di sini? Memilih jalan kiri atau jalan kanan. Memilih mana satu yang dia nak laksanakan. Maka di situ datangnya akal yang Allah berikan kepada manusia. Saya dah tekankan dah dalam video-video yang sebelum ini. Jadi kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal, fikiran untuk kita memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketetapan atau takdir itu adalah perkara yang memang wujud, memang berlaku kepada setiap manusia. Apabila dia memilih kebaikan, maka ketetapan baginya adalah syurga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi apabila kita menyatakan ketetapan itu pada manusia, walau apa juga pelaksanaannya, maka itu yang akan menjadi persoalan di dalam perbincangan kita pada hari ini. Maksudnya macam mana? Saya bagi contoh ya. Bila dikatakan ia telah ditetapkan, seseorang itu dah tentu telah ditakdirkan memiliki ataupun berada di dalam keadaan yang contoh yang dua tadi, syurga atau neraka. Adakah manusia telah tentu lahir saja dah ditakdirkan akan masuk neraka? Adakah manusia itu lahir saja dah ditentukan akan masuk syurga? Maka inilah persoalan persimpangan Y yang saya nyatakan Y. Persimpangan Y yang diwujudkan oleh Iblis laknatullah. Dia pesong sikit saja tuan-tuan dan puan-puan. Takdir memang wujud. Tetapi takdir itu atas pelaksanaan, bukan takdir sebelum pelaksanaan. Maka apabila kita lakukan kebaikan dengan sebegitu banyak kebaikan, berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki, tapi sudah-sudahnya masuk neraka. Ni buat macam-macam ni, tapi sudah-sudahnya masuk neraka. Adakah itu keadilan yang Allah tunjukkan kepada kita? Adakah itu Allah Maha Adil? Maka kita jangan fitnah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita telah memfitnah baginda Rasulullah SAW dengan begitu banyak versi-versi yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Ini masuk lagi satu peringkat, kita memfitnah Allah. Allah Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang tuan-tuan dan puan-puan. Dia bagi kita pilihan. Tetapi apabila kita memilih, kita melaksanakan atas apa yang kita lakukan, itu tanggungjawab kita. Itu adalah atas accountability yang kita pilih. Sebesar zarah pun kebaikan yang kita lakukan, Allah hitung. Sebesar zarah keburukan tidak akan terlepas daripada hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kita berusaha ke arah kebaikan. Berusaha, terus berusaha. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau Allah suruh kita berusaha, Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia untuk menjadikan tauladan supaya melaksanakan kehidupan dengan begitu jelas berpandukan kepada Al-Quran. Maka adakah patut persoalan takdir itu telah ditetapkan sebelum usaha? Adakah kita telah pun mendapat rasa makanan sebelum kita makan? Memang buah durian tetap tak, buahnya ketentuannya adalah buah durian. Kita takkan makan buah durian kita merasa buah rambutan. Kerana itu ketetapannya, itu takdir yang telah ditetapkan hukum kepada buah durian. Tetapi apabila kita melihat buah durian, lihat sahaja sebelum kita makan, kita dah rasa tentang buah durian. Adakah perkara itu boleh berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena buka dulu kulit dia, kita kena makan buah durian, baru kita dapat merasa
ketentuan yang ada pada buah durian, yang rasa dia, macam mana rasa dia tu dah ada pada dia. Pisau yang memotong kerana dia tajam, maka pisau ketajaman itu telah pun meletakkan ketentuan akan memotong. Tetapi jika kita tidak memegang pisau tersebut, tidak kita menggerakkan, maka ia tidak akan memotong. Kerana ada usaha, kerana ada satu tindakan yang kita akan lakukan. Tetapi pisau tersebut akan berfungsi berdasarkan kepada takdir ataupun ketetapan yang telah ada pada dirinya, iaitu dia tajam dan dia akan memotong atau dia akan melukakan. Maka apabila kita memegang pisau tersebut, kita memotong apa, kita mengerjakan apa sekalipun dengan pisau tersebut atas diri kita, kita bertanggungjawab. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah meletakkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang tidak Allah sampaikan, yang tidak dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan cukup dengan berdoa, dengan bertawakal, maka kita akan dapat ubah segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi tulang 4 kerat, Allah berikan kita akal. Dia suruh kita berusaha, tinggalkan perkara-perkara yang datangkan diri kita dalam keadaan pemalas. Jadikan diri kita dari keadaan yang sentiasa menadah tangan. Saya nak beri contoh raya tuan-tuan dan puan-puan. Kita melihat berdasarkan penyaksian yang nyata, bukan bercakap benda yang kita tidak lihat, yang kita tidak pernah alami. Sekadar menyampaikan apa yang orang sampaikan kepada kita, kita sendiri tidak ada pengesahan dia. Saya bercerita tentang sesuatu yang nyata, yang sah, yang berlaku di dalam keadaan sekeliling yang saya tempuh. Saya pergi ke Thailand, saya pergi ke India, saya pergi ke Cambodia, contohnya saya pergi ke China. Saya pergi ke contoh negara-negara yang melihat dengan mata kepala saya sendiri situasi yang mereka lalui. Contohnya di Thailand. Jadi orang-orang Thailand, khususnya sami-sami mereka tak bekerja tuan-tuan dan puan-puan. Apa mereka buat? Mereka buat tabung, mereka buat bekas, mereka berjalan. Kemudian daripada situ mereka akan dapatkan apa yang boleh mereka dapatkan daripada orang-orang di sekeliling, menadah tangan. Mereka tidak bekerja untuk merubah nasib, mereka tidak bekerja, mereka menadah tangan menantikan bantuan daripada yang lain. Daripada situ tuan-tuan dan puan-puan, Islam bukan sedemikian ya. Islam disuruh bangun dan bekerja, berusaha bersungguh-sungguh jalan ke akhirat, berusaha bersungguh-sungguh membawa kebaikan di atas muka bumi, memberikan manfaat kepada yang lain. Bila sebut manfaat tu kena bangun, kena berusaha. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berbalik kepada persoalan takdir yang kita bincangkan, memang kita telah pun ditakdirkan akan mati pada satu masa nanti. Itu tidak boleh tidak kita tolak. Kita tak boleh tolak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesiapa dan mana yang berjiwa pasti dia akan mati. Maka itu takdir dia, ketentuan dia. Pasti dia akan mati. Tak ada siapa yang akan terlepas daripada takdir itu. Tetapi jangan kita mendahului Allah di dalam apa juga perkara, kerana telah jelas perkara-perkara yang gaib hanya Allah saja yang tahu. Tetapi mati itu pasti. Maka adakah jelas atau tidak jelas tentang persoalan takdir? Saya ulang lagi tuan-tuan dan puan-puan supaya faham. Takdir adalah ketentuan hukum Allah atas apa juga perkara, dan ia akan diberikan sebagai satu wadah, ruang untuk kita berjalan menuju kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang memilih, kita yang meletakkan apa juga situasi pada diri kita atas pilihan kita, atas usaha kita, maka ujungnya dapatlah hasil, yakni takdir atas pilihan yang telah kita lakukan.
Jadi bukan kita nak berdebat tentang soal siapa betul, siapa salah, tapi kita hendaklah kembalikan semula realiti yang selama ini dunia telah dipenuhkan dengan fantasi. Cukup hanya diam berdoa akan merubahkan segala-galanya. Berikan saya satu contoh di dalam ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang berdoa akan merubah segala-galanya. Dan cuba bandingkan pula dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang Allah perintahkan kita berusaha. Berapa banyak ayat suruh kita berfikir, berusaha, melakukan perkara-perkara kebaikan. Berapa banyak kalikah ayat itu turun yang disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan jika ada kata doa, doa itu selepas pelaksanaan. Bertawakal itu selepas kita melaksanakan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita usahakan. Kita bermohon, berdoa kepada Allah agar usaha kita itu mendatangkan kebaikan. Tetapi jika tidak berlaku kebaikan apa yang kita rancangkan, kita berusaha lagi, perbaiki sehingga ia mencapai matlamat yang ingin kita capai di dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, air yang kita minum, ketetapannya akan menghilangkan dahaga. Itu ketetapan pada air, itu takdir yang telah diberikan, hukum yang telah diberikan kepada air, iaitu menghilangkan dahaga kepada manusia apabila manusia minum. Tetapi air itu akan tinggal di depan, berada di dalam gelas kita. Tetap dia akan kekal sebagai takdir yang akan menghilangkan haus. Namun jika kita tidak gerakkan tangan kita, tak ambil gelas yang ada air di dalamnya dan kita minum, maka takdir itu tidak akan sampai kepada kita. Ia tidak akan memberi manfaat pun kepada kita. Kita hanya dapat menyatakan air ini akan menghilangkan haus, air ini akan menghilangkan haus. Namun kita tidak mengambil peranan, tugasan berusaha untuk memegang, mengambil, meminum air tersebut, maka takdir kepada air itu tidak akan pernah berubah. Sampai bila-bila, sampai kita ambil atau kita tidak ambil, kita minum atau kita tidak minum, takdir tetap takdir yang tidak akan berubah atas sifat air. Jadi ini adalah penjelasan daripada Masa Bayu. Tuan-tuan dan perempuan bebas untuk memberikan hujah. Tuan-tuan dan perempuan bebas untuk menyatakan apa sekalipun. Kerana bagi saya ada satu perkara, ingatlah, jangan Allah Subhanahu Wa Taala kita sekutukan dengan apa-apa juga perkara. Jangan kita sembah lain daripada Allah. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin menjelaskan sekali lagi, Allah memberikan kita pilihan, menentukan untung nasib badan kita, qada dan qadar kepada diri kita. Maka jangan sekali-kali kita memfitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila itu kita nyatakan Allah telah meletakkan ketetapan manusia atas pelaksanaan sebelum dia melaksanakan, maka kita telah pun menghukum, menyatakan Allah itu zalim. Allah itu maha-maha agung, tuan-tuan dan puan-puan, maha-maha suci Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk atas kemurniaan-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami makhluk-makhluk-Mu yang sentiasa menanti perlindungan, menanti segala perkara yang membawa kami kepada jalan-Mu yang benar, ya Allah. Itu doa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah Allah kita fitnah. Janganlah kita meletakkan sangka-sangka buruk kepada Allah. Allah menetapkan takdir, ketentuan kepada setiap umat manusia. Qada dan qadar Allah itu telah pun ditetapkan rukun kepada kita. Untung baik, untung buruk atas pilihan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.